Selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada doktor. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah artikel yang diberikan dalam tugasan HMT 415 iaitu Psikolinguistik Bahasa Melayu. Artikel yang telah kami pilih adalah Pertuturan Gagap dan Rawatannya, Kes Komunikasi dalam Bahasa Melayu yang ditulis oleh Abdul Rahim bin Mat Yassin. Baik, kumpulan kami terdiri daripada ahli kumpulan. Yang pertama ni adalah saudara Ahmad Hafizuddin bin Abdul Razak bernombor matrik 140855. Saudara Ahmad Khairul Faris bin Abdullah Zahidi bernombor matrik 142387. Saudara Muhammad Fikri bin Azhar bernombor matrik 141242 dan saya sendiri Kartikraj Anaki Raja Manikam bernombor matrik 143494. Baik, sedikit pengenalan tentang skop tajuk artikel ini iaitu pertuturan gagap. Gagap adalah gangguan ucapan yang mana bunyi, sukata atau perkataan diulang atau berpanjangan dan mengganggu aliran ucapan normal. Gangguan pertuturan ini mungkin disertai oleh kesukaran perilaku seperti mata yang berkedip dengan cepat atau getaran bibir. Masalah gagap menyebabkan kesukaran seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang sering mempengaruhi kualiti hidup seseorang. Gagap boleh menjejaskan semua peringkat umur, tetapi ia paling kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun kerana mereka sedang membangunkan kemahiran bahasa mereka. Kira-kira 5% daripada semua kanak-kanak akan mengalaminya dalam beberapa tempoh kehidupan mereka, daripada beberapa minggu hingga beberapa tahun. Kanak-kanak lelaki adalah mungkin 2 kali mengalami masalah gagap berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Baik, terdapat 3 tujuan kajian ini dilakukan. Tujuan pertama ni adalah tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat olah bahasa dan pertuturan orang gagap. Tetapi tinjauan tentang kaedah pemulihan juga dibuat secara sepintas lalu. Tujuan kedua adalah kajian ini juga bertujuan untuk melihat sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara jenis kegagapan di kalangan penutur bahasa Melayu dengan jenis-jenis kegagapan yang ditemui oleh pengkaji-pengkaji barat terhadap penutur bahasa Inggeris. Dan kajian rintis ini juga mungkin akan menarik minat ahli-ahli bahasa tempatan untuk meneroka bidang kebahasaan tempatan dalam skop yang lebih luas kerana masih banyak yang belum pernah dibuat. Baik, ini merupakan dua jenis gagap yang terdapat dalam artikel ini. Yang pertama ni adalah gagap normal yang terdiri daripada gagap kerana gugup, gagap dalam proses membesar, gagap yang dibuat-buat, dan jenis gagap yang kedua adalah gagap penyakit yang terdiri daripada pengulangan, pemanjangan, selaan dan juga jeda. Baik, seterusnya adalah kaedah kajian. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah temu bual yang bersifat perbualan bebas yang menyentuh latar belakang penghidap, kegiatan harian, kerjaya, kegemaran, pandangan politik dan sebagainya. Sumber dalam kajian ini ialah pertuturan yang diperoleh daripada subjek-subjek yang menghidap penyakit gagap, dan informan bagi kajian ini adalah penutur asli bahasa Melayu yang tinggal di negeri-negeri semenanjung Malaysia sahaja. Baik, saya Ahmad Khairul Faris akan meneruskan bahagian persembahan data. Baiklah, untuk bahagian persembahan data ini, data pertuturan adalah dibuat melalui satu rakaman di mana ia akan ditranskripsikan terlebih dahulu secara ejaan dan diberikan simbol-simbol tambahan tertentu sebelum data itu dianalisis. Simbol fonetik yang digunakan adalah berdasarkan simbol fonetik International Phonetic Association atau dikenali sebagai IPA. Dan kemudian untuk bahagian analisis data pula, data ini dianalisis mengikut klasifikasi beberapa aspek. Kita melihat dari segi beberapa aspek. Contohnya pengulangan, pemanjangan, selaan dan jeda serta subjenis gagap yang menjadi pecahan kecil kepada jenis-jenis gagap. Baiklah, untuk bahagian yang pertama ataupun aspek yang pertama yang kita boleh lihat ialah melalui dari segi pengulangan. Pengulangan merupakan satu pengucapan patah-patah perkataan yang diulang oleh informan secara tidak sengaja dan tidak ada kena-mengena dengan sistem nahu bahasa Melayu. Dan perkataan diujarkan ini dilakukan secara berulang-ulang, sekurang-kurangnya 2 kali atau lebih. Pengulangan ini melibatkan 3 perkara iaitu sebahagian kata, pengulangan suruh kata dan pengulangan frasa. Yang kedua, kita lihat dari segi pemanjangan. Okey, apa itu pemanjangan? Pemanjangan bunyi ini dianggap sebagai berlebihan, lebih daripada biasa apabila sesuatu perkataan itu diujarkan. Umpamanya, sebutan bagi perkataan saya menjadi saya dan 6 menjadi 6. Dalam ayat, saya pinjam
pinjam 6 bulan kan. Itu adalah contohnya. Dan proses pemanjangan ini mudah dikesan kerana dalam linguistik, kesan bunyi fonem yang boleh diterima sesuatu bahasa sangat mudah dikenal pasti oleh para penutur aslinya. Dan pemanjangan ini melibatkan dua, iaitu pemanjangan konsonan dan pemanjangan vokal. Baiklah, untuk bahagian yang ketiga ialah selaan. Selaan ini terjadi apabila informan berusaha untuk mengungkapkan perkataan yang sesuai dalam sesuatu peristiwa bahasa, tetapi perkataan yang dicari itu tidak muncul dengan cepat ataupun tidak hadir pun langsung. Selaan ini boleh disertai jeda kerana jeda juga menggambarkan gangguan fikiran yang menyebabkan perkataan tersekat, yang ini block, sama ada dalam fikiran penutur ataupun di bahagian tertentu alat artikulasinya. Untuk bahagian yang keempat pula, suatu jeda ini apa itu jeda? Jeda ini merupakan satu kesenyapan dalam suatu urutan pertuturan yang melampaui batas kesenyapan biasa yang sepatutnya berlaku dalam suatu pertuturan yang normal, dan ia terjadi apabila terdapat keraguan terhadap perkataan yang ingin diluahkan ataupun terdapat suatu sekatan di dalam fikiran ataupun pada bahagian tertentu di alat artikulasi, sama seperti selaan. Baik, masalah-masalah lain kita boleh lihat. Selain ciri-ciri biasa pertuturan bersakit gagap ini, antara masalah pertuturan yang ditemukan oleh pengkaji termasuklah pemenggalan perkataan, penukaran fonem, penyelewengan semantik, pengguguran fonem dan penguburan perkataan dan modifikasi serentak. Baiklah, apa yang boleh saya rumuskan dalam bahagian ini? Yang pertama, secara bandingannya keseluruhan jenis pengulangan frasa merupakan pengulangan yang paling sedikit, kerana pakar-pakar barat berpendapat bahawa pengulangan frasa hanya kerap didapati di kalangan kanak-kanak yang gagap dalam proses membesar. Dan yang kedua, dalam kes penyimpangan makna pula, keadaan mungkin terjadi disebabkan oleh tidak adanya keselarian antara pemikiran dengan alat-alat artikulasi yang timbul daripada kekeliruan fikiran pesakit yang terlalu ingin untuk menyebut perkataan-perkataan tertentu dengan cepat dan tepat. Baiklah, terima kasih. Sekarang kita akan pergi kepada kaedah perawatan bagi masalah gagap. Pertama, kita lihat bahawa proses ini sangat bergantung dan berkait rapat dengan kepercayaan ataupun persepsi terhadap fenomena gagap itu sendiri. Meskipun dianya berpunca daripada pelbagai faktor dan tidak dapat ditentukan secara tepat. Jadi di dalam teori ini sebenarnya ianya tidaklah membantu banyak pun dalam pemulihan, tetapi kejayaannya tetap bergantung kepada faktor-faktor pemangkin seperti umur, tempoh penghidapan, kefahaman, sikap penghidap dan kerjasama keluarga. Jadi pertama kita lihat daripada segi faktor umur, yang mana faktor umur ni merupakan satu peranan yang besar kerana kita lihat sebenarnya peluang akan menjadi lebih cerah kepada kanak-kanak berbanding orang dewasa bagi mereka yang menghidapi gagap. Sebab di sini kita dapat jelaskan kerana tempoh rawatannya lebih singkat berbanding penghidap di peringkat remaja ataupun peringkat dewasa. Yang kedua adalah faktor tempoh penghidapan. Lagi lama, lagi susah. Jika dikesan di peringkat awal, tempoh pemulihannya lebih singkat dan kemungkinan kejayaannya lebih tinggi. Dan jika kita lihat bahawa sekiranya fenomena ini dihidapi lebih dalam jangka masa yang lebih lama, peluang akan menjadi semakin tipis. Maksud saya di sini ini merujuk kepada golongan dewasa ataupun golongan remaja yang menghidapi masalah gagap. Jadi kita kata di sini kalau dia lebih lama lagi susah. Dan seterusnya adalah kefahaman penghidap. Sebahagian besar penghidap fenomena gagap ini tidak faham pun hakikat mengenai fenomena gagap. Tetapi sekiranya penghidap ini memahami hakikat tersebut, pengurusan dalam pemulihannya menjadi lebih mudah kerana gagap itu hanya dialami secara dalaman dan hanya penghidap saja memahaminya. Peranan jurupulih pula dapat membantu penghidap sebelum sesuatu strategi perawatan itu dilaksanakan. Dan keempat, kita pergi kepada sikap penghidap, yang mana sikap dan persepsi positif penghidap itu juga penting dalam membantu kejayaan pemulihan. Penghidap perlu bersikap positif dengan fenomena yang dialami kerana strategi dan tempoh rawatannya berbeza-beza mengikut individu yang menghidapi masalah fenomena gagap.
Dan yang terakhir sekali adalah kerjasama keluarga. Dalam keluarga, kaunseling keluarga ini juga niat penting kerana kita perlukan satu bentuk kesefahaman dan kerjasama dalam menyembuhkan gagap. Pelibatan keluarga ini melalui aktiviti berbualan seharian dan percakapan dapat membantu dalam menyelesaikan fenomena ataupun masalah gagap ini sendiri. Jadi itu adalah rawatan untuk gagap. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan melihat kepada bahagian rawatan pemulihan gagap. Rawatan ini akan berfokuskan bagi penghidap kanak-kanak serta remaja dan dewasa. Rawatan untuk kanak-kanak prasekolah biasanya berkesan dengan darjah kejayaan yang agak besar. Intervensi rawatan yang diberikan kepada penghidap gagap yang baru menghidapinya meliputi manipulasi persekitaran, terapi secara langsung, terapi mewujudkan tabiat kefasihan, kaunseling untuk keluarga dan sebagainya. Pemulihan yang pertama adalah manipulasi persekitaran. Prosedur ini memberikan tumpuan kepada hal-hal yang berkaitan dengan persekitaran kehidupan kanak-kanak berkenaan. Melalui pemerhatian langsung kehidupan kanak-kanak dalam keluarganya, jurupulih perlu mengenal pasti faktor-faktor yang menjadikan kegagapan kanak-kanak itu kekal. Pengubahsuaian dibuat terhadap persekitaran kehidupan kanak-kanak untuk mengurangkan atau menghapuskan kegagapannya. Antara perkara yang perlu diubahsuai adalah yang pertama, tahap keterujaan dalam keluarga. Yang kedua, aktiviti yang memerlukan kepantasan. Yang ketiga, tekanan dalam berkomunikasi. Yang keempat, berrebut-rebut untuk bercakap. Yang kelima, penafian daripada hal-hal sosial dan perasaan. Serta yang keenam, persaingan dalam keluarga. Seterusnya, rawatan pemulihan yang kedua bagi kanak-kanak adalah pemulihan secara langsung. Satu bentuk pemulihan yang memberikan perhatian secara langsung terhadap kegagapan kanak-kanak yang menghidapi gagap. Pemulihan secara langsung ini melibatkan kanak-kanak yang menghidap gagap secara aktif dan berterusan terhadap kegagapannya. Dan pemulihan untuk penghidap kanak-kanak yang ketiga adalah pemulihan secara psikologi. Jika disyaki kegagapan berpunca daripada masalah psikologi dan masalah emosi, kaedah pemulihan secara psikologi mungkin akan dipilih. Pendekatan ini didasarkan kepada kepercayaan bahawa kegagapan yang wujud disebabkan oleh masalah dalaman dan kegagapan merupakan manifestasi kepada masalah dalaman tersebut. Dan pemulihan ini ditumpukan kepada rawatan masalah dalaman penghidap. Rawatan pemulihan gagap yang kedua adalah berfokuskan kepada pemulihan bagi penghidap remaja dan dewasa. Sebenarnya rawatan untuk penghidap remaja dan dewasa adalah lebih kompleks jika dibandingkan dengan penghidap kanak-kanak yang mendapat rawatan pada peringkat awal kerana penghidapan dalam tempoh yang panjang menjadikan ahli keluarga dan rakan-rakan penghidap mewujudkan suatu reaksi tertentu terhadap kegagapan penghidap pada setiap kali mereka berkomunikasi. Jadi, pelbagai teknik rawatan yang digunakan untuk merawat penghidap yang berada pada peringkat lewat. Teknik rawatan ini termasuklah kaedah memasukkan batu ke dalam mulut, pembedahan rongga mulut, membuai-buaikan tangan seperti konduktor orkestra secara berirama semasa bercakap, mengunyah-ngunyah pernafasan, pelaziman yang sophisticated dan lain-lain lagi. Dalam menggunakan teknik yang dinyatakan, terdapat berbagai lagi kombinasi yang akan melibatkan kaunseling bagi mengurangkan tahap kepekaan terhadap masalah gagap, pengawalan kegagapan dan prosedur-prosedur bagi mencetus kefasihan. Pendekatan rawatan yang diamalkan ini bergantung pada kefahaman jurupulih terhadap teori kegagapan yang dipegangnya. Jika kegagapan itu dianggap sebagai simptom kepada rasa cemas, maka pemulihan akan menangani masalah rasa cemas itu. Dan rawatan terhadap simptom yang disyaki akan diberikan tumpuan. Jadi sebagai kesimpulannya, kegagapan yang terjadi di kalangan pesakit gagap berbahasa Melayu bukanlah disebabkan oleh perkataan sasaran yang mempunyai suku kata yang panjang, kerana kegagapan sering terjadi kepada kata yang kurang daripada 3 suku kata. Jeda dan selaan di kalangan pesakit gagap pula sudah menjadi tabiat, walaupun pada permulaannya, jeda dan selaan ini digunakan sebagai penutup kepada ketidaklancaran mereka. Keseluruhan jenis gagap yang ditemui dalam penyelidikan ini memang menepati model yang telah digunakan oleh penyelidik dan jenis-jenis kegagapan yang diperkatakan ini ialah sesuatu yang universal bagi fenomena gagap. Oleh itu, teknik-teknik pemulihan yang direka bentuk oleh pakar-pakar dari barat boleh digunakan kepada pesakit gagap yang berbahasa Melayu. Walau bagaimanapun, penerapan rawatan berkenaan perlu disesuaikan mengikut kesesuaian penghidapnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.